Mana tu? Okey. Kita nak tengok ini tajuk locus pengenalan tentang locus. Saya nak ajar kamu tentang locus. Okey, tajuk ni sangat mudah. Sangat mudah. Okey, kamu pernah tengok tak peta harta karun? Macam mana cara nak cari, di manakah lokasinya kita nak cari harta karun? Okey. Okey, katakan kita nak mencari harta karun. Dia ada syarat-syarat dia. Okey, syarat yang pertama dia kata berada lebih kurang 7 hari perjalanan daripada pulau legend ni. Piramid legend ni. Okey, ini piramid legend. So kita pun ambil lah jangka lukis. Pernah tengok kan cerita-cerita lanun kan? Kita pun letaklah di sini. Okey, kemudian kita buka lebih kurang 7 hari jalanan kan. Kita buka lah kan. Kemudian kita tanda. Okey, sampai dekat situ. Kemudian dia kata daripada pulau cacing, okey, bergerak ke tenggara. Tenggara arah mana? Ni sini kalau kita tengok utara, selatan, timur barat. Okey, tenggara yang ini. Arah ini adalah arah tenggara. So bergerak lurus bergerak straight saja ke tenggara. So daripada pulau cacing, sini pulau cacing, bergerak ke tenggara. Okey, ini lokus yang pertama, ini lokus yang kedua. So kita ada persilangan lokus. Bila ada persilangan lokus, bermaksud tempat pertemuannya adalah di tengkorak ni. Itulah kegunaan lokus. Dengan menggunakan lokus, kita boleh mencari satu kedudukan. Okey, itu antara tujuan lokus tu yang kita nak belajar tu. Okey, lokus ni apa? Lokus ni ialah satu pergerakan. Okey, daripada satu titik tetap dia bergerak. Okey, setiap pergerakan tu. Okey, pernah tak tengok macam orang main bunga api? Okey, waktu malam kan, kamu main bunga api, kiri kanan, apa yang kamu nampak? Cahaya yang akan bergerak kan? Cahaya yang bergerak tu kita namakan dia sebagai lokus. Jom kita layan video ni pula. Okey, bila kita sebut tentang lokus kan, dia mesti melibatkan suatu titik yang bergerak. Boleh terbayang tak macam mana rupa titik bergerak tu? Macam mana titik boleh bergerak juga? Boleh ambil tengok di sini Cikgu letakkan dua titik, satu titik A, satu titik B Okey. Jadi titik A ni cikgu namakan sebagai titik tetap. Maksudnya titik tu tak bergerak lah. Titik B yang bergerak. Itu sebab cikgu tandakan merah ni supaya boleh tengok dengan jelas Okey, sekarang tengok dia akan bergerak tu. Oh, itu yang cikgu maksudkan titik bergerak tu juga itulah. Okey, apa yang Amir nampak kat sini? Dia bergerak dalam bulatan, cikgu. Betul. Jadi maknanya di kat sini, titik P ini telah membina satu surehan pergerakan yang berbentuk bulatan. Betul tak? Okey, betul juga. Surehan yang berbentuk bulatan inilah yang dipanggil lokus. Oh, okey cikgu, saya faham. Ini lokus punya cikgu Jadi maksudnya cikgu, kalau tak ada titik bergerak tu maka tak adalah lokus. Betul. Pandai pun Tapi walaupun kita kata lokus itu terbentuk jika ada titik yang bergerak kan, tapi dia adalah juga syarat-syarat dia. Okey, Amir tengok di sini Okey, Amir tengok dalam situasi ini kita dapat perhatikan bahawa jarak antara A dengan titik bergerak P tu dia sentiasa sama, nampak? Okey, daripada sini kita dapat buat satu kesimpulan kesimpulannya ialah suatu titik yang bergerak dengan syarat jarak dia dari satu titik tetap sentiasa sama. Okey, maka titik bergerak itu akan membina suatu lokus yang berbentuk bulatan. Amir faham? Okey cikgu, faham. Cikgu, pergerakan ni mesti bulatan saja ke cikgu?
Tidak meh. Dia boleh garis lurus, dia boleh lengkungan, macam itulah. Jom kita tengok contoh locus yang lain Okey cikgu. Okey meh, kita tengok contoh lain meh, suatu locus di sini Okey meh, di sini kan titik yang bergerak tu adalah titik P warna merah ni. Okey, titik A dan titik B ni merupakan satu titik tetap Okey, jadi kan ambil tengok di sini. Jarak antara P dengan A dia sama dengan jarak antara P dengan B Okey. Okey, sekarang meh ambil tengok bagaimana bentuk pergerakan titik P yang bergerak ni Okey, nampak dalam pergerakan ini jarak antara PA dengan PB sentiasa sama walau di mana P ini berada, jarak antara PA dan PB sentiasa sama. Jadi bentuk pergerakan titik yang bergerak ini merupakan suatu garis lurus ambil tengok. Jadi maksudnya titik P ini telah membina suatu surehan pergerakan yang berbentuk garis lurus. Boleh Oh, jadi maknanya cikgu, locus ni boleh juga berbentuk garis lurus Ya betul. Okey jadi daripada sini kita dapat buat kesimpulan macam ni. Suatu locus yang berbentuk garis lurus itu akan terbentuk jika jarak antara titik bergerak P ini dengan titik tetap A, jaraknya sentiasa sama antara P dengan titik tetap B. Okey, arti kata lain jarak PA sentiasa sama dengan jarak PB. Jika syarat itu dipenuhi, maka locus yang terbentuk merupakan suatu garis lurus. Boleh faham ke ni? Okey juga, saya faham. Okey. Jadi kita tengok contoh-contoh locus yang ada. Yang pertamanya ialah kita tengok yang gambar ni. Gambar sini. Okey, gambar eye pipe. Okey, eye pipe dia jatuh, maksudnya dari atas ke bawah. Jadi dia adalah satu garis lurus yang mencacang. Okey. Okey, tengok rajah yang kedua. Sebuah jam. Okey, kita tengok dia punya pergerakan bawah tu, dia akan bergerak macam ni kan. Jadi dia akan membentuk sebuah lengkuk. Okey. Yang ketiga, sebuah kipas. Kalau ada titik dekat hujung kipas tu, dia bergerak. Dia akan membentuk satu bulatan. Okey. Seterusnya kita tengok basikal ni. Dia bergerak. Okey, titik dia tu, titiknya betul pada tengah-tengah roda tu. Okey, jadi bila dia bergerak, dia akan sentiasa sama. Dia akan menghasilkan satu garis lurus yang mengufuk. Yang keempat, buaian tu, kita main buaian, dia akan menghasilkan satu lengkuk. Okey, yang kelima, kapal terbang. Tengok kapal terbang tu, dia akan naik. Okey, jadi dia ada satu garis lurus yang condong. Okey, kalau kamu lihat pula gambar rajah ni. Okey, satu petak itu dia bergerak 360 darjah. Kamu rasa dia akan jadi apa? 360 darjah. Dia akan menjadi satu bentuk silinder. Okey, yang kedua, tengok ni. Okey, dia bentuk dia macam tu kan. Dia kalau dia bergerak, dia akan menghasilkan satu hemisfera. Gambar rajah yang ketiga. Okey, nampak tu? Dia akan jadi, kalau dia berpusing 360 darjah, dia akan membentuk sebuah cone. Locus ni banyak digunakan dalam kehidupan tau. Dia lebih banyak digunakan untuk menentukan kedudukan. Okey, sebab dia bergerak. Okey, ada persilangan pergerakan tu, itu digunakan untuk buat satu kedudukan untuk mencari kedudukan. Okey, antara yang telah digunakan dalam kehidupannya seharian, iaitu diorang telah mencipta dua yang saya dapat tunjukkan contoh kat kamu ni, dua contoh aplikasi yang telah dicipta yang menggunakan locus. Okey, iaitu yang pertama map locus, yang kedua locus GIS. Okey.